Reza terkejut. Spontan dia menjauhkan diri dari pintu bilik tu. Pintu bilik tu tertutup dengan kuat. Bam! Macam ada angin kencang yang merempuh. Tak semena-mena, bulu roma Reza meremang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan 3 cerita daripada Zorif Abdul Rahman yang bertajuk Badi Mayat, Misteri Bilik Sebelah dan Hantu Aneh Dalam Longkang. Macam biasa, sebelum kita mulakan cerita, jom kita baca selawat Nuri Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Master Ref praktikal dekat hospital di Pantai Timur dulu, ada beberapa kejadian seram dan misteri berlaku. Salah satunya adalah kisah di hujung semester. Dia selaku ketua kumpulan pelajar praktikal buat permohonan pada Jabatan Forensik Hospital untuk melihat proses bedah siasat mayat. Permohonan mereka diterima, tapi tak ada tarikh yang ditetapkan. Kalau ada mayat tiba, baru mereka akan dipanggil. Pagi tu tengah syok makan nasi goreng ikan masin, tiba-tiba telefon Zorif berbunyi. Panggilan tu dari penyelaras mereka. Dia beritahu pagi tu akan ada lawatan ke unit forensik. Zorif terus maklumkanlah pada kawan-kawan yang lain. Sekitar pukul 10 mereka dah berada di luar bangunan jabatan forensik tu. Setelah beberapa ketika menunggu, mereka disambut oleh seorang medical assistant yang bertugas di jabatan tu. Namanya Encik Kaha. Dia bagi sedikit penerangan sebelum bawa mereka masuk untuk tunjukkan beberapa bahagian di jabatan tersebut. Bila mayat yang nak dibedah siasat dah sedia, mereka dibawa ke dalam bilik bedah siasat. Ada sekujur mayat dah bengkak-bengkak tubuhnya di atas katil besi tu. Kulitnya pun dah kehitaman, agak berbau. Walaupun Zorif pakai 2 lapis topeng muka. Identiti mayat tu adalah seorang lelaki bukan warga negara yang bekerja di sebuah ladang. Dia ditemui mati dalam keadaan tertiarap. Jangkaan kematian di sekitar beberapa hari yang lalu. Dalam cuaca yang hujan dan panas, proses perebutan berlaku dengan lebih cepat. Terdapat kesan pukulan objek tumpul di belakang kepalanya. Suspek adalah isteri mangsa sendiri dan motif yang diyakini adalah cemburu. Mungkin mangsa ada skandal lain. Doktor yang bakal melakukan proses bedah siasat pun tiba. Seingat Zorif, namanya Doktor Kenanga. Setelah buat beberapa persiapan bersama 2 pembantunya, mereka mulakan proses bedah siasat pada bahagian kepala dulu. Zorif tak berapa ingat rambut dicukur atau tak, tapi apa yang pasti mereka lakarkan dulu bahagian yang nak dipotong tu. Lepas tu doktor belah ikut lakaran yang dibuat. Bahagian tengkorak yang keras mereka potong guna mesin. Setelah tempurung kepala dibuka, kondisi otak mayat direkodkan. Dalam kes tu, otak mayat dah separuh lembik. Kemudian otak ditimbang. Masa tu bau agak kuat, sampaikan Zorif letak sabun dekat topeng muka dia. Rasa nak termuntah buat dia, tapi dia terus bertahan dan buat muka cool je. Malulah ketua kumpulan tumpas awal kan. Kemudian proses bedah siasat beralih pula pada bahagian badan. Macam tadi, mereka lakarkan dulu bahagian yang nak dipotong tu. Kemudian doktor mula bedah badan mayat bermula daripada bahagian dada dan turun ke bahagian bawah perut. Masa bahagian perut tu dibuka,
gas dari dalam tubuh mayat keluar. Kali ni memang berlipat kali ganda bau dia. Kuat sangat. Memang tak tahan. Tekak Zorif mula terasa semakin loya. Dia dan beberapa orang kawan yang lain keluar lebih awal. Memang tak boleh nak teruskan. Zorif terus ke tandas dan termuntah. Segala benda yang dimakan pagi tu keluar semula. Zorif balik ke bilik sewa lebih awal hari tu sebab memang dah tak larat. Termuntah-muntah. Mungkin sebab bau mayat tu macam bau nasi goreng ikan masin pagi tadi dia makan. Itu yang jadi bertambah loya tegak dia. Masa praktikal dekat hospital tu, Zorif menyewa di sebuah bilik yang letaknya di tingkat atas sebuah kedai perabot. Dia sewa bersama dua lagi kawan dia, Reza dan Lan. Pada sebelah malamnya, Reza dan Lan keluar melepak dekat kedai mamak. Jadi tinggallah Zorif seorang-seorang dalam bilik sebab dia rasa tak berapa nak sihat. Kalau sihat memang taklah dia nak lepak seorang-seorang dekat rumah tu. Sunyi. Rumah yang disewa tu ada banyak bilik. Lebih kurang ada 6 ke 7 bilik macam tu. Cuma 2 bilik je yang ada penyewa. Bilik Zorif dan bilik sebelah yang disewa seorang lelaki yang dipanggil Abang Madi. Disebabkan Abang Madi balik kampung untuk jenguk isterinya yang baru bersalin, maka secara automatiknya Zorif duduk rumah tu sorang-sorang. Masa tengah syok tidur tu, tiba-tiba perut dia mulas. Kalau Reza atau Lan ada, memang dia dah ajak mereka temankan. Tapi malam tu lama pula mereka berdua lepak dekat kedai. Nak ke tandas memang agak jauh, kena lalu ruang tamu dan beberapa bilik gelap sebelum sampai ke tandas tu. Zorif keluar dari bilik dan berjalan menuju ke tandas. Masa tu dia menyumpah betul-betul tuan rumah dalam hati sebab tak baiki lampu dekat laluan yang menghala ke tandas. Terpaksalah dia redah laluan yang gelap tu seorang diri semata-mata nak membuang. Zorif berjalan melalui bilik yang tak berpenghuni tu. Masa tu dia terdengar bunyi macam seseorang tengah bernafas dengan kuat. Tapi Zorif abaikan je. Mungkin bunyi udara yang bertiup masuk ikut lubang angin. Bila sampai je dekat tandas, terus diselesaikan segala urusan dia. Masa tu Zorif dengar lagi bunyi tu macam dekat depan pintu tandas dia je. Dia cuba abaikan walaupun dah mula rasa takut. Nak baca ayat kursi, teringat ustaz kata dalam tandas tak boleh baca ayat Quran. Jadi sambil membasuh tu, dia nyanyi lagu nasyid Kumpulan Hijaz supaya dia tak dengar lagi bunyi-bunyi pelik. Keluar dari tandas, tak ada pula bunyi orang bernafas tu. Dia pun melangkah menuju ke bilik. Kali ni lebih menyeramkan. Tiba-tiba Zorif terbau mayat. Memang sama baunya dengan yang dia hidu masa proses bedah siasat mayat pagi tadi. Serta-merta dada dia berdebar. Zorif berjalan laju melewati bilik-bilik kosong tu. Sampai di satu bilik yang dekat dengan ruang tamu, Zorif nampak bayang orang di sebalik cermin bilik tu. Dari bayangan tu nampak tubuh badannya yang besar. Terus dia teringat kerupa mayat yang dibedah siasat pagi tadi. Mukanya bengkak-bengkak, matanya pula terjegil. Memang menakutkan. Disebabkan risau ternampak benda yang lebih menyeramkan, Zorif pun pejam mata. Lantaklah langgar apa pun, sekurang-kurangnya kalau benda tu muncul, dia tak nampak muka benda tu. Masa tengah jalan sambil pejam mata tu, Zorif tersadung sesuatu sampai jatuh tersungkur. Kawasan ruang tamu agak cerah, jadi dia berani buka mata semula. Zorif berpaling nak tengok benda apa yang dia sepak tadi. Masa tu dia rasa nak pitam bila nampak kaki orang yang dah bengkak. Kulitnya pun dah kehitaman dan ada kesan torehan pada kulit kaki tu. Kelang kabut dia bangun semula dan berlari ke bilik. Sampai di bilik, Reza dan Lan dah balik. Mereka berdua jadi pelik tengok keadaan Zorif macam orang tengah berlari maraton 10 km tu. Tercungap-cungap bernafas. Zorif terus ceritakan apa yang dia nampak. Reza dan Lan tak percaya. Mereka kata dia sengaja nak buat prank. Memang Zorif ni suka kenakan mereka berdua, tapi kali ni memang dia tak tipu. Kemudian mereka bertiga pergi ke bahagian belakang rumah tu. Memang tak ada apa yang mencurigakan. Bau mayat pun dah tak ada. Bunyi nafas pun tak kedengaran lagi.
Zorif ingatkan kejadian tu habis dekat situ je. Tapi berpanjangan pula dia asyik terbau busuk, dengar bunyi orang menderam dan ternampak bayang-bayang. Nasib baik benda tu tak muncul depan-depan. Disebabkan tak tahan, seminggu kemudian Zorif pergi berubat dengan ustaz dekat kampung dia. Katanya dia terkena badi mayat. Sebab tu dia asyik teringat-ingat je. Sebenarnya syaitan tu sengaja nak menyakat. Benda yang kita ingat itulah yang dia tayang bagi kita takut. Nak berwuduk waktu subuh pun takut. Terpaksalah ajak kawan. Setelah berubat, barulah hilang gangguan-gangguan tu. Masih lagi kisah ketika Zorif bergelar pelatih di sebuah hospital. Di awal tempoh latihan, Zorif menyewa bilik di sebuah banglo berwarna putih. Dia menyewa dekat situ bersama Lang. Rumah tu selesa, dekat dengan hospital tempat mereka praktikal. Kedai makan pun dekat. Tapi masalahnya selalu tak ada air. Kalau sakit perut tengah malam, terpaksalah tumpang tanda hospital yang menyeramkan tu. Reza pula menyewa bilik di sebuah rumah pangsapuri. Dia sewa dengan Zul. Disebabkan Zul ni dah kahwin, jadi dia selalulah balik ke rumahnya yang terletak di daerah sebelah. Jadi Reza ajak Zorif dan Lang duduk sekali di bilik sewanya. Mereka bersetuju sebab dah tak tahan menghadap masalah air tu. Bilik sewa Reza ialah bilik tidur utama, jadi tentulah ada tandas sekali kan. Sebelah bilik Reza ada sebuah bilik kosong yang berkunci dengan mangga. Pada pintu tu ada ditampal dengan nota yang tulis dengan amaran supaya pintu bilik tu jangan dibuka. Ada sebuah bilik lagi di bahagian depan dekat dengan balkoni. Bilik itu disewa oleh pasangan suami isteri yang berniaga warung dekat belakang hospital tu. Mereka jarang ada dekat rumah sebab bilik itu dijadikan tempat singgah berehat je kalau mereka tak larat nak pulang ke rumah lepas habis berniaga. Pada awalnya hidup mereka dekat bilik sewa baru tu aman damai je. Tapi selepas perbuatan Reza, hidup mereka mula diselubungi misteri. Kisah dia macam ni. Pada satu malam, Zorif, Lang dan Reza pergi makan dekat sebuah warung yang tak jauh dari kawasan Pangsapuri tu. Sampai je dekat warung, Reza teringatkan telefon dia yang tertinggal dekat rumah. Dia pun bergegas lah semula naik tangga menuju ke rumah sewa mereka yang terletak di tingkat 5. Sampai di rumah, suasana gelap. Hanya lampu dapur je dibiarkan menyala. Reza hidupkan lampu ruang tamu. Masa Reza menuju ke bilik, dia terdengar suara perempuan dari bilik sebelah. Dia jadi heran. Seingat dia, bilik tu kosong. Tapi macam mana pula ada orang dekat dalam tu? Lepas tu siap buat bunyi-bunyi aneh lagi. Kemudian Reza berdehem kuat. Dahsyat, pasangan suami isteri yang sewa dekat bilik depan tu tengah buat projek dalam bilik kosong tu. Reza tahu mereka dah kahwin, tapi hormatlah sikit perasaan mereka yang bujang ni. Siap bunyi lebih-lebih pula, melampau lah kan. Kemudian tiba-tiba keadaan jadi senyap. Tak ada lagi kedengaran suara. Reza teruskan langkah masuk ke bilik dan ambil telefon dia. Masa Reza keluar dari bilik tu, dia terdengar lagi bunyi tadi. Reza pandang pintu tu. Dia baru perasan kunci mangga pintu terbuka. Masa tu dia jadi serba salah. Nak mengintai ke tak? Syaitan yang berbisik terus mendesak. Perasaannya berkecamuk. Walaupun dia pernah dengar kabar angin yang mengatakan bilik tu mungkin berpuaka, namun disebabkan perasaan ingin tahu, dia langsung tak ada rasa takut. Perlahan-lahan Reza mendekati pintu bilik tu. Dengan cermat dia putar tombol pintu dan tolak sikit pintu bilik tu. Dia mengintai ke dalam bilik. Suara perempuan tadi serta-merta hilang. Dengan bantuan tempias cahaya lampu jalan dari tingkap tu, Reza masih boleh nampak keadaan bilik tu. Anehnya, tak ada sesiapa pun dekat situ. Reza semakin bingung. Bilik tu kosong, tak ada satu perabot pun. Tak mungkinlah orang boleh menyorok. Sedang Reza tertanya-tanya tu, tiba-tiba terdengar suara jeritan perempuan yang sangat nyaring. Reza terkejut.
Spontan dia menjauhkan diri dari pintu bilik tu. Pintu bilik tu tertutup dengan kuat. Bam! Macam ada angin kencang yang merempuh. Tak semena-mena, bulu roma Reza meremang. Dia mula rasa tak sedap hati. Tanpa berfikir lama lagi, dia terus berlari keluar dari rumah. Reza sampai dekat warung dalam keadaan yang termengah-mengah. Kemudian Reza terus ceritakan kejadian yang dia alami. Tapi Reza dan Lang ketawakan dia je. Mereka berdua anggap Reza ni asyik terbayangkan benda yang tak senonoh, sampaikan berhalusinasi. Reza tak bercakap dengan mereka malam tu, mungkin terasa hati. Sebulan kemudian, kejadian misteri menimpa Zoref pula. Satu malam, Reza dan Lang tak ada. Mereka ke pasaraya untuk beli stok makanan. Zoref ni malah nak ikut sebab hari tu dia terlalu penat. Nak ke kedai makan pun malas. Jadi Zoref ambil keputusan untuk makan mi goreng sedap je. Bilik mereka sewa ada tandas, jadi tak perlulah nak ke dapur kalau nak masak air kan. Zoref rendam mi segera dalam air panas tu. Sambil tu dia buka Facebook. Masa tu isu popular tentang filem Dua Alam yang diterbitkan oleh Datuk Dr. Rozmi tu. Lepas mi dah kembang, Zoref pun ke tandas untuk buang air rendamannya lah. Tiba-tiba dia terdengar bunyi orang masuk dekat dalam tandas sebelah. Tandas bilik sewa mereka dengan tandas utama rumah tu hanya sebelah menyebelah je. Yang memisahkan antara dua tandas hanya dinding setinggi 2 meter yang tak sentuh siling. Jadi kalau ada orang masuk tandas sebelah, mereka boleh dengar. Masa tu Zoref terasa pelik. Sebab seingat dia, pasangan suami isteri tu tak menyewa dekat situ lagi. Mereka dah pindah seminggu lalu. Kata tuan rumah tu, mereka tak selesa tinggal rumah tu. Walaupun tuan rumah tak bercerita punca pasangan suami isteri tu rasa tak selesa, mereka dah boleh agak sendiri. Mesti si isteri ni tak selesa lah duduk rumah yang ada lelaki lain kan. Tiba-tiba Zoref dengar bunyi air paip dibuka dengan bau busuk najis manusia. Memang busuk, macam najis yang diperam beberapa hari. Dia terus keluar dari tandas dan terus tutup pintu. Zoref buka pintu bilik nak tengok siapa yang keluar dari tandas tu. Sambil tu dia gaul mi dengan perencah dan makan. Sambil tengok. Lama juga dia tunggu, tapi tak ada siapa pun yang muncul. Sampai habislah dia makan, tak ada siapa pun yang berjalan keluar daripada tandas tu. Kemudian Zoref ke dapur, pura-pura nak basuh mangkuk. Selalunya dia basuh dalam tandas bilik je kalau setakat nak basuh mangkuk mi segera tu. Sampai depan pintu tandas yang dekat luar tu, dia tengok tak ada siapa pun dalam tandas. Tiba-tiba Zoref terdengar bunyi pintu bilik ditutup dengan kuat. Bam! Zoref tengok ke bilik dia. Pintu bilik dia masih terbuka. Masa tu Zoref terus teringatkan kisah Reza cerita tentang bilik sebelah tu. Serta merta dia rasa meremang. Entah-entah hantu yang pergi membuang dekat tandas tadi tak. Zoref pun dengan sepantas kilat bersiap dan keluar dari rumah. Kisah seterusnya jadi dekat Lang pula. Kejadian waktu ni waktu siang hari, jadi tak berapa nak seram lah. Lagipun kalau benda ni jadi kat Lang, memang tak seram sebab dia ni buat tak tahu je dengan hantu. Pada hari Minggu tu, mereka bertiga suka lepak dekat pasar raya. Biasalah zaman muda-muda kan. Mereka biasanya melepak tengok gadget baru, baca komik dekat kedai, tengok wayang dan pergi kedai game. Hari tu Lang lambat sikit nak bersiap. Si Zoref ni pun dah lupa kenapa. Jadi dia dan Reza gerak dulu pergi pasar raya. Selepas bersiap, Lang buka pintu nak keluar. Kebetulan pula masa tu ada 2 orang gadis datang nak buat bancian penduduk. Lang jawablah beberapa soalan lebih kurang lah tentang penghuni dalam rumah tu. Tiba-tiba gadis tu nampak kelibat perempuan berambut panjang lalu dekat belakang Lang. Gadis tu bertanya tentang perempuan berambut panjang tu. Lang jawab, mana ada perempuan dalam rumah ni, semuanya lelaki. Sebelum sempat gadis tu bertanya lebih lagi, Lang bagi tahu dia ada hal mustahak yang perlu diselesaikan dan dia terus keluar. Banyak lagi gangguan yang mereka alami selepas tu. Kadang-kadang waktu malam mereka dengar suara perempuan ketawa, kadang-kadang menangis, bunyi orang mandi, memang dah biasa. Bau pula jangan ceritalah. Macam-macam bau ada. Bau najis, bau bangkai, bau wangi, bau hanyir dan macam-macam aroma yang terpaksa mereka hidup bila waktu malam.
Mereka hanya bertahan tinggal dekat situ selama 3 bulan je. Lepas tu mereka dapat bilik sewa yang baru. Walaupun jauh sikit, tapi sekurang-kurangnya mereka tak dengar lagi bunyi dan terhidu bau yang pelik. Ada senior staff dekat hospital cerita tentang rumah tu. Dulu pernah ada pelajar kolej yang sewa rumah tu dengan kawan-kawan dia lah. Pelajar tu agak liar orangnya, suka bawa lelaki masuk dalam rumah tu sampaikan dia bergaduh dengan kawan-kawan rumah yang lain. Pada satu hari tu, pelajar perempuan tu ditemui mati dalam bilik tu. Ada yang kata dia bunuh diri dan ada yang kata dia overdose dadah. Staf senior tu sendiri tak pasti kisah sebenar kematian tu. Mungkin cerita tu sekadar cerita, hanya syaitan yang berdayakan manusia. Pertama, nak menakutkan manusia yang untuk beribadah. Yang kedua, nak menimbulkan fitnah dan menyebarkan keaiban pada si mati. Guys, pernah tengok filem It tak? Hantu badut lepak dalam longkang tu. Pelik kan? Zoref memang suka dengan hantu yang berkonsep pelik-pelik ni. Sebenarnya ada kisah seorang kawan dia dulu. Dia cerita tentang hantu longkang, tapi bukanlah rupanya macam badut tu. 10 tahun yang lalu, Zorif praktikal di sebuah hospital di Pantai Timur juga. Masa itulah Zorif berkenalan dengan kawan dia ni. Dia pelajar praktikal tapi dari universiti yang lain. Zorif dan kawan-kawan lain panggil dia Zik. Dia ni kaki karaoke. Suara dia memang mantap, boleh tarik lagu tinggi. Bila bertaranum memang sedap, macam kori kebangsaan. Pada satu malam, Zik ajak Zorif pergi karaoke. Macam biasalah, hanya Zorif yang selalu temankan dia. Kawan-kawan yang lain kurang minat nak berkaruk ni. Kalau Zorif dengan Zik berduet lagu Ghazal untuk Rabiah, Zik ambil bahagian Jamaah Abdillah dan Zorif pula jadi Aminasi. Bila mereka berdua menyanyi, mesti ada pengunjung lain yang mengintai dekat kaca pada bilik pintu tu. Terpegunlah agaknya dengan kemantapan vokal mereka berdua. Malam tu mereka habis berkaruk sekitar pukul 12 malam. Selepas lagu gemuruh nyanyian Emisis dan Awi menjadi penutup. Not lagu tu memang tinggi. Bila habis lagu tu, suara Zorif jadi macam suara itik lah. Zorif pulang naik basikal, Zik pula berjalan kaki. Mereka sewa rumah berasingan. Jalan ke rumah Zorif lebih terang sebab aktiviti malam masih berlangsung dekat sekitar kawasan rumah dia tu. Tapi jalan pulang ke rumah Zik ni agak suram dan sunyi. Dia kena lalu lorong kecil dekat belakang hospital. Niat di hati nak temankan Zik, tapi bila fikir lepas Zik sampai rumah, dia pula yang kena lalu lorong tu sorang-sorang. Jadi terpaksalah batalkan hasrat dia tu. Mereka berpisah di simpang jalan. Kawasan tu dulunya penjara. Disebabkan bandar tu semakin membangun, penjara pun dipindahkan ke tempat yang lebih terpencil. Zik berjalan seorang diri ikut lorong tu. Kebanyakan rumah di sekitar kawasan tu dah gelap. Sambil melangkah tu, Zik nyanyi lagu nasyid. Masa-masa seram macam tu barulah dia teringat nak bernasyid. Sedang dia berjalan, dia terdengar bunyi tapak kaki dekat belakang dia. Zik menoleh, tapi tak ada siapa pun. Dia mula rasa tak sedap hati. Risau kalau ada penyangak yang nak menyamun. Zik teruskan melangkah. Dia berhati-hati mengawasi keadaan sekeliling. Bunyi tapak kaki kedengaran lagi. Zik semakin cemas. Dia berpaling lagi. Memang tak ada orang dekat belakang dia. Kali ni dia lajukan langkah sambil kepala toleh ke belakang. Dia laju ni, tiba-tiba dia terlanggar seseorang. Dia segera menoleh ke depan semula. Badan Zik ni agak sasa macam pemain rugby tu. Kalau dia rempuh orang, memang teruk jugalah keadaan orang yang dia rempuh tu. Aduh, seorang gadis Cina jatuh terduduk atas jalan. Zik jadi serba salah. Dia macam kenal gadis tu. Wajah gadis tu macam biasa dia nampak. Maaf, tadi saya nak cepat, kata Zik. Si gadis tu merenung tajam ke arah Zik. Wajahnya masam mencuka. Habis tu tak reti nak tolong angkat, katanya. Gadis tu agak fasih bahasa Melayu. Suaranya pun Zik biasa dengar, tapi dia betul-betul tak ingat dekat mana dia jumpa gadis tu. Zik ulurkan tangan. Dalam hatinya berkata, manalah tahu kalau peristiwa tu merupakan detik permulaan kisah cinta dia. Zik bertanya, "You nak pergi mana malam-malam macam ni?" kata Zik. Dari segi pakaiannya, tak mungkin gadis tu nak pergi clubbing.
pakai baju kemeja dengan seluar slack. Mana ada orang pergi kelab pakai baju formal macam nak pergi berjabat. Gadis tu bersuara, I balik kerja baru habis shift. Habis shift? Doktor ke? Lambatnya habis. HO. Biasalah banyak kerja nak selesaikan tadi. Tu lambat. Duduk dekat mana? Boleh jalan sekali. Jalan seorang bahaya. Dekat dah nak sampai. You baliklah. Dekat? Zik pandang sekeliling. Tak ada rumah dekat sekitar kawasan tu, melainkan padang permainan dan sebuah bangunan usang. Rumah terdekat pun dekat barisan rumah sewa Zik je. Ya, dah dekat dah. Gadis tu terus melangkah ikut kawasan padang permainan. Zik semakin keliru sebab hanya ada hutan belukar je lepas lalu dekat taman permainan tu. Tiba-tiba dia nampak gadis tu terjatuh dalam kolong besar longkang tu. Zik terus berlari ke sana nak tolong sebab dia ingat gadis tu terjatuh. Sampai je dekat situ, dia sulur dalam longkang guna lampu telefon dia. Alangkah terkejutnya dia bila nampak ada sekujur tubuh yang berpakaian sama macam gadis tadi dalam keadaan mereput. Bau busuk mayat reput tu pantas masuk ke dalam lubang hidung. Masa tu spontan dia teringatkan kejadian seorang doktor Cina yang ditemui mati dalam kolong longkang dekat tepi taman permainan tu. Zik kenal dengan doktor muda tu, tapi entah kenapa dia langsung tak ingat tentang doktor tu tadi. Lutut dia mula menggeletar. Dia nak lari, tapi kakinya macam terpacak je dekat situ. Mayat dalam kolong tu mula bergerak. Nak teman air dekat sini ke? Bergema suara dari dalam kolong tu. Zik melaungkan azan. Lepas laungkan azan tu, barulah dia dapat kekuatan untuk melangkah dan larikan diri. Nasib baik rumahnya dah tak terlalu jauh lagi. Sampai je dekat rumah, dia terus berselubung ketakutan. Sampai ke pagi, dia tak boleh lelapkan mata sebab terbayangkan rupa mayat reput tu. Pagi esoknya, dia tak datang hospital. Katanya demam panas. Zorif dan kawan-kawan yang lain pergilah melawat dia dekat rumah. Dia pun ceritalah kejadian yang berlaku. Zorif tak menasib baik juga malam tu sebab dia dikejar beberapa ekor anjing liar. Memang peluh jugalah kayu bersihkan malam tu. Lepas kejadian tu, Zorif dan Zik tak lagi berkaraoke. Tapi insaf sekejap je, sebulan lepas tu mereka ajak seorang lagi kawan mereka yang bernama Jai untuk berkaraoke sampai lewat malam. Bagusnya si Jai ni ada kereta, taklah mereka takut terjumpa hantu atau anjing liar lagi. Begitulah cerita si Zik ni. Betul atau tak, wallahualam. Adapun syaitan ni suka menyerupai sesuatu yang manusia tahu atau kenal. Okey, itu dia 3 cerita daripada Zorif Abdul Rahman. Kepada yang nak kongsikan cerita, boleh emailkan kepada saya. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Doakan saya semoga capai 5,000 subscriber tahun ni. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.